السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه البررة المهديين المهتدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mulia Tuan Guru Syekh Muslim dan adiknya Tuan Guru Yazid, semoga-moga hafizahumallah dan semoga-moga dilanjutkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, dan kepada khususnya berdua itu semoga dapat menyambung dan berjalankan apa pusaka dan peninggalan yang ditinggal oleh bapa, dan juga dia selalu tausiah. Semoga-moga peninggalan yang ditinggal oleh bapa Tuan Guru Haji Saleh, Saleh rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu lana wa lahu wa lana ajma'in. Alhamdulillah, dan juga tidak ketinggalan semoga dirahmati Allah kepada semua hadirin dan hadirat yang rebut ambil peluang untuk kita berkumpul dan berhimpun di majlis yang seperti ini. Kalau pada mula sudah kita secara rancangan kita sudah membatalkan majlis pada hari ini, itu hanya hak kita. Itu hak kita. Tetapi Allah yang menentukan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dapat juga kembali sambung dan juga dapat kita berhimpun. Semoga-moga perhimpunan kita ini dibarakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnianya, rahmat dan inayahnya. Di samping ia lagi melanjutkan usia kita semua dalam keadaannya sihat wal afiyah, dan juganya di atas taufik darinya semoga kita tetap di atas iman sehingga sampai kita kepada meninggal roh akan jasadnya atas keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Di antara lain munasabah dengan bulan yang kita berada sekarang, bulan Rabiul Awal, dimasyhur dan dikenalkan dengan bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan kata lain Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklum bahawa pada bulan ini secara umumnya mana-mana negara Islam, kalau tidak pun kampung-kampung Islam, selalu memeriuhkan dengan memuliakan ini bulan dengan adanya berselawat, bagai-bagai bentuk selawat, dan dengan macam-macam buat kebaikan, dengan secara bersedekah dan lain-lainnya, supaya kita mengingat dan memuliakan bulan umpama kelahiran, ataupun dengan kata lain bulan jadi, tahun jadi. Kita tukar kelimah sikit. Sebab apa? Kerana orang kita ni kadang-kadang dia silap faham. Hari jadi kita membesar-besarkan hari jadi. Tapi hari jadi Nabi SAW memperbida'ahkan. Kalau hari jadi kita, ini hari jadi. Siapa barang pun orang nak jual, bila hari jadi, disedekah begitu saja. Ini hari jadi awak. Tapi bila hari jadi Rasul SAW ni, bida'ah. Itu kah? Sekaligus berasa keliru lah. Walaupun sebelum kita faham begitulah. Jadi apabila masuk bulan ini, kita hingga sampai ajibnya pada tahun yang setelah kita lalu pada bulan Ramadan, pergi umrah di akhir-akhir bulan Sya'ban sehingga masuk Ramadan semasa di Al-Madinah. Jadi di Makkah Al-Mukarramah, kalau dulu tak boleh nak berselawat, nak buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masa pergi umrah baru-baru ini di atas Bukit Jiyad tu buat maulidin Nabi dengan baca berzanji secara pakai speaker, bukan sembunyi. Selawat cara beramai-ramai di Bukit Jiyad tu. Tengok perubahan. Kalau dulu, tak usah kan nak nak buat berzanji secara beramai-ramai. Mengaji kitab ni, kalau kitab Torah ni ditakar. Pernah kawan, Sain, tanya panggil, dia duduk belajar kitab dalam rumah. Duduk mengaji kitab Kifayatul Awam. Kebetulannya askar naik rumah, maka dia tahu kitab kod jendela. Tu masa awal-awal pergi Mekah dalam 30 tahun dulu. Tapi sekarang boleh buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perubahan. Inilah mana katanya, sekalipun kita mengeluarkan perkataan yang keliru, tapi dengan kita semak balik, semoga-moga kita dapat faham. Jadi kalau nak katakan buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak katakan bid'ah, iya bid'ah, tetapi perlu kita tafsir dan huraikan. Itulah yang paling di antaranya kita mengucap syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, demi laqad mannallahu 'alal mu'minin. Demi Allah, sungguhnya
telah kurnia. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Demi sungguhnya telah kurnia oleh Allah ke atas orang-orang yang beriman. Tengok, sedekah semua tu hamba dia, makhluk dia, tapi menjadi pilihan dia, dia menentukan orang ni yang beriman, ada sebaliknya. Maka dia sebutkan satu kurniaan dia, sungguhnya telah kurnia Allah 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Apa itu? Iz ba'atsa fi, kerana ketika telah membangkit ia Allah Subhanahu wa taala fihim, di kalangan mereka itu, Allah membangkitkan rasulam min anfusihim, akan seorang rasul dari diri-diri mereka itu, yakni dari manusia, bukan jin malaikat. Dan pula nasabah orang Arab, daripada baka keturunan Arab. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Allah mengkurniakan rasul daripada manusia, daripada anak Adam. Ada setengah bacaan min anfasihim. Anfasi, di mana kalau mengaji kaedah kalimah panggil isim tafdil kan. Min anfasihim, dari yang sangat indah daripada mereka itu. Yang paling indah, yang paling mulia, min anfasihim. Nah, adapun jumhur min anfusihim, dari diri mereka itu, dari bangsa mereka itu. Nah, sebuah orang Arab banggalah. Nah, kerana rasul yang dibangkit ialah dari keturunan Arab. Orang Arab banggalah. Nah, tengok kalau kita kata kalau rasul tu orang Melayu hebat. Nah, tengok kita jadi orang besar Melayu. Orang besar Melayu, orang Islam, kita rasa bangga. Walaupun kita tidak ada jawatan, kita tidak ada apa pangkat pun, bila orang yang berpangkat tinggi itu sebangsa dengan kita, satu Melayu, apalagi Islam, kita rasa gembira hati. Ini Allah Ta'ala sebut rasul yang dibangkitkan dari diri mereka itu, yakni dari mana manusia, lagi pula keturunan Arab. Itu bangga bagi orang Arab. Nah, secara umum kita orang mukmin, tak kira apa saja bangsa dan bahasa kan. Allah Ta'ala kurniakan. Yatlu alaihim ayatihi, baca ke atas mereka itu akan ayat-ayat Allah. Sekalipun kita maklum bahawa rasul yang diutuskan itu dia daripada golongan ummiyin. Nah, dirinya tak pandai membaca, yakni tak pandai baca tulisan. Dan pula ia tak pandai menulis. Itu satu kelebihan bagi dia. Adapun kita umat, pandai baca itu lebih, membaca tulisan, pandai menulis itu lebih. Jangan kita agakkan tak pandai menulis tu mulia, sebab Nabi tak pandai menulis. Jangan cakap gitu, bunyi memperhinakan tu. Nah, itu nisbah dia. Nisbah dia. Min apa dia? Rasulan, apa dia? Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ayat lain katakan rasulan minhum. Jadi ummi bagi dia itulah tinggi. Sebab supaya menjauh daripada tuduhan. Nah, nak tuduhan kata dia belajar di mana? Dia tak pandai membaca. Kalau kata dia pergi baca surat dulu, dia tak pandai baca. Jadi tak boleh nak tuduh orang tahu semua dia ummi. Tapi di samping ummi boleh cerita. Kisah-kisah yang dulu dia cerita. Dan hal yang berlaku dia boleh cerita. Dan lagi akan datang sampai kepada akhirat. Dia boleh cerita. Dari mana ambilnya? Kalau kita tanya, seperti kita maklum yang ni tidak belajar, tak pernah dia mengaji, duduk di pondok, di sekolah, pada umum tak mengaji, tak belajar. Sini kata tak belajar. Bila tak belajar, tak ada guru yang mengajar. Kan? Semua orang maklum si Khalid ini tak belajar. Tak ada guru yang mengajar, yakni guru yang zahir tak ada. Tiba-tiba bercakap hal akhirat apa semua dia bercakap,
Maka timbul keraguan di sisi setengah-setengah. Keraguan tentang dia tak belajar, dia tak pandai baca, tapi dia bercakap hal-hal yang gaib dia bercakap boleh. Maka timbul keraguan, dari mana dia ambil? Cuba tanya orang pandai ahli kitab yang ia kata betul tak? Bila ahli kitab kata semua yang kata itu betul. Adalah kitab kami begitu. Kadang-kadang lebih lagi terang pada yang nu. Ini membuat menjadi bagi orang ahli fikir terima serta taufik dari Allah lah. Kalau tak taufik dari Allah, dia mari penyakit lain. Dengki kau. Sebab tu, mari dengki. Mari apa dia? Hubbid dunia itu sebab daripada terhalang daripada beriman. Kalau nak bercakap atas alasan, dalil, burhan cukup nyata dan jelas dan terang. Tak ada sebab bagi tak beriman. Sebab mereka punya akal yang bijak, pandai, hukama, hingga gelarnya hukama. Jam'u hakim, yang amat bijak pandai. Kata orang bijak pandai kan? Kata orang bijak pandai. Kerana dia tu ahli kebijakan. Kepandaian ada. Panggil orang bijak pandai. Tapi tentang beriman, tak beriman. Ini sebab ada lain. Ada hasad, ada dengki. Dan pada hakikat, kembali kepada khatamallahu ala qulubihim. Kembali situ habis ya. Bila sampai ke situ habislah. Sebab Allah terikan. Bila kena teri tu macam tu air dalam botol begitu. Cuba kita bubur apa dia? Panggil tudung panggil. Kita tudung dia teri. Kita buang dia tak keluar. Kita nak ambil air luar nak masuk pun tak masuk kerana ada tudung teri tu. Kita nak curah dia tak keluar dalam. Kita nak bubuh yang luar tak masuk. Begitulah bila mata hati dikena teri khatam, nak masuk iman tak masuk. Nak mengeluarkan kufur dalam tak keluar pasal dia kena teri. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Kama yang Allah sebut. Jika kamu panggil Muhammad, kamu ajak mereka, kamu seru laung tara mana pun, falan yahtadu. Lan orang mengaji kaedah lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Kan? Tak akan dapat petunjuk. Taukid pula abadan selama-lama. Kata Rabbani sampai bila pun. Sini cakap macam tu tak? Cakap? Sampai bila pun tak akan dapat petunjuk. Sebab Allah menjadikan dalam hati mereka tu selaput, penutup, penyumat, tapi penyumat maknawi. Dalam telinga Allah takdirkan waqra. Itu kalau kamu panggil ajak dengan alasan bagaimana sekalipun, maka mereka tak akan dapat petunjuk abadan selama-lama sampai bila pun. Itu pula pada hikmah Allah lah. Dia tahu, dia lebih pandai kan. Ini kemudian di samping dia tu tak pandai membaca tulisan, tapi yatlu alaihim ayatihi. Ia membacakan ayat-ayat Allah bila diturunkan ke atasnya, yakni bila dibacakan ke atasnya oleh Jibril alaihissalam, maka dia ingat, maka dia baca ke atas umat dia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan ia menyuci akan mereka itu. Ini isnad majaz. Hakikat Allah yang menyucikan. Tapi isnad pada sahabat. Bila sahabat seorang yang tunjuk jalan, tunjuk ajar, bagi yang kena tunjuk ajar, terima ajaran, maka disandarkan kepada yang mengajar itu, kepada yang tunjuk ajar, dialah yang menyucikan. Seperti kita kata, baju kita, kain kita yang kotor, apabila kita usaha basuh dengan bubuk alat sabun dan sebagainya, dengan kita usaha, boleh kita kata kitalah yang menyucikan. Panggil isnad majaz. Begitulah Allah Ta'ala sana, wa yuzakkihim, dan menyuci ia Rasul tadi.
akan mereka itu. Nanti panggil isnad majazi. Kalau mengaji ilmu ma'ani, isnad majazi atau majaz aqli. Nah, panggilnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ajar ia akan mereka itu akan kitab Quran dengan memberi faham, dan juga wal hikmah sehingga ditafsirkan ay sunnah, mengajarkan hikmah. Ada tafsir ilmu manfaat. Wa in kanu wal hal, mereka itu sebelum min qablu, wal hal mereka itu adalah mereka itu min qablu, sebelum daripada datangnya sebelum pada bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wal hal mereka itu sungguhnya la fi dhalalim mubin, sungguhnya di dalam sesat yang nyata, bukan sesat yang sulit, sesat yang nyata. Nah, walha mereka sebelum tu begitu. Tapi walaupun sesat yang nyata, dengan sebab daripada kebangkitan Nabi SAW, mereka dapat suci bersih. Sehingga setiap kita sebutkan mereka itu orang mukmin, pada khususnya sahabat, kita disunatkan taraddi, bukan? Radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan main? Bertukar daripada dalal kepada redha. Allah redha dari mereka. Sehingga disunat kita jadi satu amalan bila sebut para ulama, sebut para sahabat, kita disuruh radhiyallahu anhum ataupun rahimahumullah, qaddasallahu sirrahum dan sebagainya. Sesama kita pun begitulah. Semoga-moga hafizahumullah. Semoga Allah Ta'ala jaga mereka tu atas kebaikan, kesihatan dan sebagainya, kan. Ini sesama kita. Selain daripada salam-salam. Baik. Jadi alhamdulillah dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sendiri dia bersumpah, menyebutkan kurniaan dia terhadap kita orang mukmin dengannya bangkitkan Nabi. Oleh itu sesuai dan munasabah kita puji memuji dia. Kita melaung-laungkan dengan selawat ke atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya indi sami'tuhu. Siapa berselawat atasku inda qabri, di sisi kuburku, aku dengar akannya. Wa man shalla alayya na'iyan, siapa berselawat ke atasku hal keadaan yang berselawat itu yang jauh daripadaku. Macam kita ni, bukan main ni, jauh ni. Kita ada selawat, dia jauh ni. Dengan Madinah kan, dengan Makam tu. Siapa berselawat atasku hal keadaan yang na'iyan, faqad ublightuhu, sungguhnya dipersampaikan aku. Masya Allah. Tu dipersampaikan aku. Tu masa dia masih hidup, dia menyata dah. Siapa berselawat di isi kubur aku. Walau dia tak mati lagi. Dia tak ada royak tanah kubur dia di mana, tak royak lagi masa tu. Siapa berselawat di isi kubur aku dengar. Dan siapa berselawat hak ada yang jauh daripada aku, dipersampaikan aku akan selawatnya itu. Masya Allah. Kita duduk selawat di sini, Allah sampaikan dia dengan adalah tugas-petugasnya. Itulah makna katanya dia tahu kita duduk selawat. Dan tak ada musyikil. Cuma orang panggil luar biasa. Apa kita duduk selawat ramai ni? Tak tanyalah. Tu yang orang panggil kata, tak rendah. Orang petani kata yang benar. Oh, ya dengar kok. Tak itu kan? Ini apa yang kita luar biasa kan? Dia banyak siap-siap dah. Orang selawat takut yang jauh dipersampaikan aku. Itu dia. Kita selawat Allahumma sallam. Disapa kepadanya. Masya Allah. Dan semoga pula kelebihan kita berselawat
dia janji pula dapat syafaatku. Nah, masya-Allah. Dan pula kita banyak selawat tanda apa? Menunjukkan di atas mahabbah, kasih cinta kita kepadanya. Orang yang kalau tak kasih, mana nak hidup sambungnya? Bahkan jangan sebut. Masalah satu orang Khalid tu jadi berseteru dengan kita. Tiba-tiba satu orang dah sebut nama Khalid. Khalid mana? Bahawa jangan sebut. Jangan ulang lagi. Tak usah kita nak sambung, nak tanya apa lagi. Jangan ulang lagi. Tu alamat menunjuk marah. Bertengok orang Yahudi. Selain pada dia begitu, nama ada Yahudi nama Muhammad Ahmad. Tak ada. Ibrahim, Yusuf, Yaqub, Binyamin ada. Tapi Muhammad Ahmad tak ada orang Yahudi nama Muhammad Ahmad. Dia marah siapa kena nama. Sebab itulah orang kata perlu dinasihat kepada saudara-saudara kita yang sama Islam, yang bertelikah dalam masalah, yang ada berselisih dalam masalah, jangan sampai kepada keterlaluan. Sebab orang berselawat itu menunjukkan atas ta'zim, membesar dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tu katakanlah dia tu wafat, dah mati, tapi macam dia tu masih hidup. Bahkan yang ketika mati lebih hebat. Cuba tengok dia kata pula, siapa bermimpi lihat aku dalam tidur, siapa lihat aku dalam tidur, yakni bermimpi lihat aku, maka sungguhnya ia itu lihat aku. Ia lihat aku. Kerana Allah tidak izin kepada syaitan merupakan dengan rupa aku. Ini apabila seorang saudara mencerita, saya mimpi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah-setengah tak berani nak cerita. Kadang-kadang orang yang pelakak mengaji, orang pelakak belajar kebolehan sekali. Dia kata, orang petani kata, lapis kamu lihat Nabi. Aku mengaji, bandai mengajar, tak pernah lihat Nabi. Yang kamu lihat Nabi. Dia memperhinakan pula. Ini ada berlaku. Jangan. Sepatutnya, bila seorang saudara, Allah saya malu nak cerita. Apa tu? Kadang-kadang air mata mengalir. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Sungguh kau jumpa Rasulullah. Sepatut, Masya Allah, Allah Ta'ala kurniakan nikmat anugerah yang lebih bagi kau tu. Saya tak pernah. Saya cinta, rindu nak mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa paling boleh lihat walaupun jauh-jauh. Cita. Tapi kamu, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kenikmat yang besar. Selawat banyak. Sepatut gitu. Ni kamu lihat Rasulullah. Aku tak pernah. Ini apa panggil sombong pula. Terkejut kawan. Ada berlaku. Itu jangan. Ini orang kata keistimewaan jadi kurnia oleh Allah kepada siapa yang dia kehendakkan. Itulah. Inilah munasabah di bulan ini. Tapi bila bulan ini juga, apabila berlakunya Maulidin Nabi itu berlaku, maka timbullah penentangan. Tapi kita tilik pada hikmat, tak ada apa-apa. Sebab hikmat dengan timbulnya penentangan, timbulnya kritikan itu untuk menambahkan lagi bagi kita kecemerlangan ilmu. Kalau dulu kita buat sebagai sambung menyambung. Alasan kita orang tua dulu dah buat. Kita hanya buat mengikut orang tua. Apabila timbul kata ini bid'ah, menyebabkan kita nak belajar tambah. Bila belajar tambah, kita kau faham. Maka tak ada muskil apa kalau kata bid'ah pun ia. Tengok pada asal kita yang tadi dalam hadis yang disebutkan tadi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha. Itu mengikut dalam khutbah. Jadi syarat pada hadis ni lah. Sejahat-jahat, seburuk-buruk segala pekerjaan muhdatsatuha ayil umurul muhdatsat, segala perkara yang diihdas, yang mengada-ngadakan. Ada juga orang petani kata yang direka-rekakan. Sini panggil tak gitu? Panggil?
Yang direka-rekakan. Lepas tu tukar lurah, ri jadi re. Yang direka. Sini re ni dalam lagi. Dia reka. Sini. Yang direka. Orang tu kata yang direka-rekakan. Ada satu bahasa lagi dia tambah ha di belakang. Rengkah. Sini tak cakap. Orang ni kalau kita ni. Oi pandai mereka. Mereka tu dah lah. Dia masukkan. Maknanya hazah alih gantikan ha. Rengkah. Reka tadi jadi rengkah. Rekaan jadi rengkahan. Itulah. Di antaranya bahasa bila kita pergi sana panggil. Oi pandai mereka. Tu panggil rekaan. Rekahan. Mari daripada Arab. Muhdas. Yang isyarat pada hadis. Man ahdasa fi amrina haza. Ma laysa minhu. Satu riwayat. Ma laysa fihi. Fahuwa raddun. Jadi. Muhdas. Bahasa kita agak. Reka-rekaan. Dan dipanggil juga. Rekaan. Artinya perkara yang baru berlaku. Ni edit sini panggil kata isu ni dah. Sini panggil isu. Ayu syai. Saya mari situ. Isu. Ni isu baru. Ni isu baru. Jadi makna setahu kita sebelum ni tak pernah berlaku. Baru berlaku pada tahun ini. Memang kata ini isu baru. Itu dia lah tu. Yang kita dah kata isu. Mari daripada situlah. Reka-rekaan. Maka untuk dijadikan dari segi hukum syarak. Halal ke haram tu kena bentang dengan dalil syarak. Bukan semata rekaan tu selalu dikatakan apa salah. Jangan. Itu dari segi lurah. Wa syarrul umur muhdasatuha. Maka kata syarra tu muhdasat. Hak yang salah dengan dalil syarak. Kena tanggung situ. Sebab itulah bila mari pada hadis kata sebab apa? Dalam hadis sebut iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu halafa hadis. Beringat kamu akan diri kamu. Iyyakum ay ihzaru anfusakum. Jadi mana dalam hidup kita setiap masa, setiap hari ni apa yang perlu kita beringat? Hak sungguh-sungguhnya. Iaitu seteru hak yang terdekat dengan kita. Sebab tu banyak dalam hadis. Iyyakum iyyaka. Ya tu. Iyyakum. Asal dhamir munfasih. Mari daripada ihzaru anfusakum. Bukan ihzaru tinggal anfusakum. Tinggal hazah mudah anfusakum. Jadi dhamir munfasih. Iyyakum. Dipanggil litahzir. Iyyakum. Apa asal arti iyyakum? Beringat kamu. Berhati-hati kamu. Akan siapa? Akan diri kamu. Itu dulu. Nak pergi kepada belakang tu. Atas tu. Dan atas mana? Atas pada iyyakum. Ini atas pada anfusakum. Yang mafu'u bagi ihzaru. Beringat kamu. Akan diri kamu. Beringat dulu. Baru wa muhdasatil umur. Itu yang kedua dah tu. Iyyakum wal hasada. Iyyaka wal hasada. Iyyakum wal hasada. Beringat oleh kamu akan diri kamu dan akan dengki. Dan munasabah pula dengan khutbah yang dibawa oleh Nabi SAW. Banyak selalu ada sebutkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Di antaranya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Tengok dalam ucapan dia tu. Kita selalu dijadikan. Ini khutbah sunnah dia kata. Tapi dalam ucapan tak apa dia. Wa na'udzu billah. Dan kami berlindung dengan Allah. Dari apa? Dari syururi anfusina. Dari segala, bukannya sedikit. Dari segala kejahatan diri kita. Apa dia suruh iyyakum banyak tu. Kadang-kadang kita lupa nafsu. Sedangkan musuh paling ketat di sini. A'da aduwika nafsuka allati fi sadrik. Satu riwayat nafsuka allati baina jambaik. Iaitu nafsu akau yang terletak di antara dua lambung kau. Ialah diri kau, nafsu kau yang terletak di dalam dada kau. Hak itulah a'da aduwika. Kama isim tafdhil. A'da aduwika. Boleh kita mari idafah sifat mausuh kepada sifat.
sifat pada mausuh. A'da aduwika mana aduwuka al-a'da. Seteru engkau yang paling ketat sekali, yang paling berseteru sekali. Apa dia? Ialah nafsu kallati fi sadri. Nafsu engkau terletak dalam dada kau tu sendiri. Sebab tu iyakum banyak tu. Beringat. Beringat siapa? Akan dirimu tu. Kita dah beringat dia lain. Dia kita lupa. Tengok tu. Kami berlindung daripada segala kejahatan diri. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Walha Nabi sallallahu alaihi wasallam maha suci. Makhluk yang suci daripada segala kekurangan sifat manusia yang membawa pada kurang mutabak. Mustahil atas dia. Tapi dia berlindung juga daripada yang demikian. Supaya nak tunjuk ajar kepada kita umat. Seolah-olahnya dia kata, setara aku minta berlindung. Apa kata kamu? Nah, aku beristighfar sehari-hari sekian. Apa kata kamu? Itulah nak tunjuk ajar kepada kita umat. Baiklah. Maka dengan itu, dalam hadis sebut, Iyakum wa muhdatsatil umur. Lepas tu dia main illat. Beringat kamu ini akan diri kamu dulu. Dan akan segala perkara-perkara yang direkakan. Perkara rekaan. Sebab apa kamu kena beringat? Mari illah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Kerana bahawa perkara rekaan itu ialah bid'ah. Itu lurah. Bid'ah. Kita orang Kedah ni panggil tak? Bid'ah panggil tak? Panggil tak? Sama orang petani pun. Allah berdoa. Orang petani cakap lagu tu. Supaya Kelantan. Kelantan. Berdoa lalu. Berdoa. Berdoa tu lah Melayu kita. Daripada Arab jadikan Melayu. Daripada Arab jadi Melayu dengan tidak salin. Dengan tidak salin bahasa. Cuma ambil tukar lahjah je. Berdoa. Berdoa. Arab tadi bid'ah. Tapi kita tak terkejut kalau kata berdoa nah. Bila kata bid'ah terkejut. Walha lapa yang sama. Allah berdoa. Baik berdoa. Tengok baik dia kata berdoa juga. Inilah bila terlampau dia tu baik, terlampau dia tu elok. Elok berdoa. Cantik berdoa. Orang petani cakap macam tu. Tu. Tapi tak ada terkejut. Bila kata bid'ah. Pasal apa yang jadi gitu? Pasal tidak hurai kena pada tempat. Tu buat jadi terkejut. Walau tak takut apa berdoa. Ada yang baik, baik berdoa. Ada yang buruk, jahat, jahat berdoa. Itu dua. Sebab itulah. Jadi orang panggil hadin am dulu. Kita mengaji cara dia. Fa inna kulla. Namanya kulla. Fa inna kulla. Sebab apa kamu kena beringat daripada segala perkara rekaan. Kerana bahawa semua. Dia panggil kullu bermakna jami'. Fa inna kulla bid'atin. Kerana bahawa semua bid'ah itu ialah dalalatun ay dhallah. Maknanya yang sesat. Itu apa yang betul? Hadis tu dia panggil umum lah tu. Semua bid'ah tu sesat. Umum begitu. Lalu tu mari tengok hadis-hadis lain pula. Dia panggil ada pengkecualikan daripada umum itu. Batu ulama kata hadis tu amun. Tapi bukan urida bihil umum dah. Amun. Tapi urida bihil khusus. Ataupun dengan kata lain. Amun makhsusun. Umum. Patut ada taksih. Maka taksih dalam kita ngaji kaedah. Ada kalanya dalam hadis yang sama. Ada kala hadis lain. Kalau Quran pun ayatnya am. Mari taksih di ayat lain. Kadang taksih pada ayat yang sama. Seperti wal asr. Innal insana lafi khusrin. Inna kulla insan. Semua insan. Umum dulu. Lafi khusrin. Lepas tu mari illa. Selalu dah. Kecuali. Itu mentaksiskan dengan cara betul istisna. Ada taksih dengan kait sifat. Malaikat orang-orang mukmin.
Ni mukhassih dia, tengok dia lain pula. Nah, di antaranya tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walha dia ni cukup-cukup tahu apabila dia mengadakan solat tarawih dengan bentuk berjemaah secara setiap malam, pulaknya waktu awal lepas solat Isyak selalu. Semua tu kalau kita nak bentangkan dengan perbuatan yang dilaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi pada zahirnya. Buat tiap-tiap malam. Satu, zaman dia tidak tiap-tiap malam. Lagi pula dengan secara berjamaah. Sehingga dia latih imam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu jadi imam. Maka berjamaah. Tu orang panggil Umar reka. Kita nak panggil segi lorah rekahan Umar. Disuruh pula tiap-tiap malam. Pula awal. Lepas Isyak selalu. Kalau kita nak bercakap dari segi bid'ah, banyak bid'ah. Solat tarawih kita bukan sekadar bilangan rakaat. Yang kita duk bergaduh hanya 20. Kerana banyak sikit tu. Lepas tu hak 8, hak tu sabar. Kena lah dengan 8 tu. Kalau ada lagi 4, itu lagi. Maknanya dah. Tu kita duk bergaduh betul bilangan rakaat. Walha kalau tengok dari segi apa dia dalam mazhab ulama. Ialah 20 rakaat panggil tarawih. Hingga siapa? Al-Hafiz Ibn Hajar bila dia hurai ke masalah tentang bilangan rakaat. Kerana tidak sorah di sana, maka dia bagi panggil macam ni. Dia kata 8 rakaat panggil masnun. Manakala 12 lagi dia panggil mustahab. Berbeza. Jadi bila kita kembali kepada istilah masnun, mustahab, yusannu, yustahabu, di si jumhur ulama beberapa lafaz mutaradif. Sama ada diibarat dengan yusannu, wa yundabu, wa yustahabu, wa yutatawwa'u. Beberapa lafaz yang satu makna. Tapi setengah tu dia ada beza. Ibarat dengan masnunah yang disunnahkan, hak tu hak Nabi muwazabah sallallahu alaihi wasallam, dia buat sendiri dia panggil sunnah. Kalau dia buat tidak muwazabah panggil mustahab. Tu ada beza tu dalam istilah. Usuliyun dia ada sebut macam tu. Tu Imam Al-Hafiz dia kata 28 panggil masnun, manakala 12 lagi panggil mustahab. Ala kulliha kembali kepada 20 rakaatan juga. Apa tu? Katakanlah ummah yang mengadakan 20, kita katalah ummah. Tak ada sahih mari Nabi sallallahu alaihi wasallam katakanlah, walaupun ada riwayat tapi dhaifah 20 tu daripada marfu', dia panggil hadis marfu'. Katakanlah sahih daripada ummah. Sebab tu Umar mengatakan apabila mereka akan mengadakan begitu, maka perkara hak dia mengadakan jadi berlaku berpanjangan. Umar panggil juga ni'matil bid'atu hazihi. Cuba tengok dua lafaz ni. Sedangkan yang fa inna kulla bid'atin dalalah. Allah Ta'ala apa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum dalalah. Sarah. Bukan lafaz kinayah. Kulla bid'atin dalalah. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Manakala mari Umar, ni'matil bid'atu. Satu riwayat tak ada tak ni. Ni'mal bid'atu. Tengok tu. Kalau tengok tu, bercanggah besar dua perkataan tu. Semua bid'ah, semua rekaat itu adalah sesat. Umar kata, sebaik-baik. Hebat perkataan nikmah ni. Dia panggil fa'al lil madhi. Sebaik-baik. Tengok. Berani Umar mengatakan sebaik-baik. Pas kita lapis kemudian, tak ada pelat lah. Petani kata. Umar hanya kata, sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Yang ni kata, ialah semua bid'ah tu sesat. Umar sebaik-baik bid'ah. Masya Allah. Pas pulaknya tengok. Mai pada hadis pula. Iqtadu billazaini min ba'di. Kamu ikutlah dengan dua orang selepas aku. Siapa dua orang? Sebut nama betul. Abi Bakrin wa Umar. Kamu ikut dengan dua orang selepas aku.
Sebut nama Abu Bakar dan Umar. Katakanlah Umar mengadakan. Ini orang yang kata, orang yang sudah ditandatangan. Bila tanda tangan, walaupun tak kata apa cukup dah. Bila orang besar, kita wala surat, pengesahan, dia tengok. Walau tak kata apa, sah dah surat ni. Boleh berjalan dah, cukup lah. Nak pergi ke mana pun, surat ni sah. Bila ini dia kata sedih, iqtadu, ikut oleh kamu. Hai sahabatku, hai umatku, maknanya. Billazaini min ba'di, dengan dua orang selepas aku. Siapa dia? Abi Bakrin wa Umar. Tiba-tiba katakanlah, Umar mengadakan 20. Syak di mana lagi? Apa lagi kita duk ragu? Lepas ada pula yang buat begini. Mana lebih? Hak 20 ni hak Umar. Hak 28 tu hak Nabi. Hana hak mana? Gak orang hak bodoh. Hana hak Nabi lah. Bunyi-bunyi lebih lah. Nak hak Nabi. Hak mana? Muka Nabi jamin betul. Tapi tempat nak benar lapar. Ingin lah sikit. Tapi orang pandai dia melindung diri. Sebab itu. Ni hak Nabi. Ni hak Umar. Orang tak cakap lagu tu dari awal lagi. Tanya lagu tu panggil salah dah. Tapi kita orang awam tak pandai. Nak kritik tak pandai. Nak soal. Mana tanya lagu tu salah dah. Nah. Anak yang mana? Ini yang Nabi. Ini yang Umar. Kalau orang pandai. Hak yang Nabi, hak Umar. Main Nabi semuanya. Kan? Kalau kita buat 20. Hak 8 masuk dalam tu. Kita buat 20, hak 8 masuk dalam tu. Hak 12 lagi masuk dalam tu. Iqtadu bil lazaini min ba'di. Kalau buat 8 tak ada iqtadu bil lazaini min ba'di. Rugi lah. Tu ada. Tapi begitulah kalutnya. Tu untuk kita fahamlah. Untuk kita faham. Itu mana katanya semua bid'ah ialah mereka itu am. Tapi maksus ditaksiskan. Mukhasis itu banyaklah. Umar berani mengatakan ni'matil bid'atu hazihi. Setelah dia mengadakan bila berjalan, dia kata inilah sebaik-baik. Kemudian katalah Umar tu awal dia mengada, mari khalifah berikut. Dan pula kaedah Umar yang mengadakan, tapi sahabat-sahabat lain daripada ulama, sahabah, fuqaha, sahabah, ramai lagi tu. Dan di antaranya Uthman pun ada, Ali dan banyak lagi. Diam tak kata apa. Bahkan setuju di atas perbuatan Umar. Awak setengah apa yang kata? Kal ijma'. Ada kata gitu. Menepati seperti ijma'. Karena sahabat, sebabnya bila tak setuju, mereka inti selalu. Bangkang selalu. Ini walaupun dengan ijtihad Umar, tapi sahabat lain, tokoh-tokoh, semuanya diam. Setuju di atas yang tu. Sebab tu pada awal panggil bid'ah, akhir belakang tu, kal ijma'. Seperti ijma' bukan ijma' hakiki, kal ijma'. Maka cukuplah. Kalau tidak ada kritik apa-apa tu cukuplah bagi kita beramalnya. Mari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia tengok hadis kullu bid'atin dhalalah wa ni'matil bid'atu hazihi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata pula al bid'atu bid'atan. Tengok tu. Tu hak kita cakap daripada atas tu lagi. Bid'ah itu ada dua. Tengok. Semua tu percaya, tak percaya. Sebab bid'ah itu tilik pada lurah. Ada dua. Tilik pada apa? Apabila perkara tu yang masuk dengan dalil syar'i, masuk dalam umum dalil syarak, suruhnya apanya, itu masalah yang dipuji kan. Apabila masuk dalam menyalahi dalil syarak, itu yang dicela. Imam bagi tu. Mari di Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Lagi. Siapa 5 pula tu baik. Jadi kita jelas tengok huraian tu. Kalau tidak ada yang mengelirukan, cukup dah bagi kita. Itulah di antara alim ulama kita turun-menurun. Lepas tu bahasa dia ada timbul kritikan. Lepas tu main bercara pula khusus dengan hak tadi bercakap tentang bid'ah. Tak kira apa saja. Masuk pula khas maulidin Nabi, maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan moga masa nun tak ada timbul lagi, masa zaman salaf tak ada timbul lagi. Mari timbul kemudian. Timbul soalan pula. Bagaimana? Sebab tu ulama kata tidak ada mengkul daripada masa zaman salafis salih. Maulidin Nabi dengan perbuatan yang maklum. Apalagi zaman kita pula, buat cara kita pula. Ada kau timbul, kau reka.
Asalkan masuk dalam dalil tadi, maka rekaan itu masuk dalam dipuji jika sunyi daripada perkara yang diharamkan. Ya, itu mesti kita jagalah. Maka ulama sudah pun memberi jawapan dan takhrij pada hadis. Nah, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani walaupun tidak dengan jalan nassan tapi ada dengan jalan istinbatan daripada hadis. Mari Imam pula Al-Hafiz Abdul Rahman As-Suyuti takhrij pula daripada satu hadis. Untuk apa dia? Berdalilkan bahawa amal Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dipujikan. Sehingga siapa orang tanya dia kan, maka dia jawab bid'atun hasanatun yusabu ala fi'liha, dengan niat bagus. Dia jawab. Lepas tu ada pula Syekh Al-Fakihani, bila orang tanya tentang Maulid Nabi, dia jawab kata aku tidak tahu akan asal. Orang tanya adakah asal pada amal Maulid Nabi? Dia jawab kata aku tak tahu akan asal daripada kitab yakni Quran, daripada hadis dan juga daripada ijma' yang menunjukkan atas amal Maulidin Nabi. Maka Imam Suyuti jawab macam mana? Nafyul ilmi la yastalzimu nafyal wujud. Imam Suyuti jawab. Tenapi ilmu, mana jawab tak tahu, tak lazim tak ada. Nampak dia? Dan jawab tak tahu, aku tak tahu ada asal. Maka Imam Suyuti kata menafikan tahu tak lazim menafikan wujud. Ada tapi dia tak tahu. Ada tapi dia tak dapat. Tak ada apa dia jawab aku tak tahu. Itu baik pada jawab tak tahu, pada jawab tak ada itu. Ada ke tak dalil? Tak tahu saya. Tak apa. Cuma jawab itu. Tak ada ke ada kan? Kalau tak ada secara nasan, ada secara istinbat, tak perlulah kita menggunakan kekeliruan. Itu pentingnya kepada yang menyampai itu sendiri, jangan kita mengelirukan. Hanya penting kita menerangkan setiap masalah, setiap apa yang berlaku ataupun kata lain isu dah, sini panggil isu yang berlaku tu mesti kita bentangkan dengan dalil syar'i secara qiyasan, secara istinbat, secara umum, cara apa hatu nak pada orang yang faqih dalam medan tu, maka dia panggil ijtihadul hawadis, ijtihad semasa perkara yang berlaku semasa kita berlaku yang tidak ada sebelum. Maka boleh ijtihad tu tak tertutup. Hak yang kata tutup tu ijtihad sebagai ijtihad dan mutlaqan, hak tu sudah habis dalam masa 300-an tahun kan. Tu mujtahid sebagai ijtihad dan mutlaqan, iaitu man qadara ala istinbatil ahkami minal Quran wal hadis. Hak tu dalam masa lingkungan 300 tahun. Lepas tu tak ada dah orang sampai pangkat tu. Adanya mujtahid mazhab. Mujtahid tarjih, turun-menurun. Zaman kita ni, kalau nak mengaku mujtahid boleh, tapi jangan itlaq mujtahid. Yang ni sebagai ijtihad hawadis saja. Ni isu yang berlaku ni, 10 tahun sebelum tak pernah berlaku. Macam mana nak kata? Ni bagi orang ahli, ulama, orang yang pandai, bincang. Ijtihad tengok daripada mana nak masalah umum ayat mana nak ambil daripada mana. Tengok bincang-bincang. Tubik kata putus. Ittifaq. Tubik yang ni nampak gini. Ikhtilaf. Tak ada masalah. Ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi selamatlah. Bila mu nampak begini alasan begitu. Yang ni nampak begini alasan begini. Jawabnya ikhtilaf. Berselisih pendapat. Tak ada jadi masalah. Kembali kepada ikhtilafu ummati rahmatun. Berselisih umatku adalah rahmat. Apalagi bagi orang muqallidin, orang pengikut-pengikut ni jadi untunglah. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia mujaddid kurun pertama. Lagi pula dia ni khalifah daripada Bani Umayyah. Siapa dia kata? Ma yasurruni, tidak menseronok akan aku. Sini atas seronok tidak menseronok akan aku. Anna ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jadi marah anna ashab Muhammadin, tidak menseronok akan aku bahawa
sahabat-sahabat Muhammad lam yakhtalifu. Bila mereka tak berkhilaf, tak menseronokkan aku. Itu dia. Jadi tak seronok. Sebab apa? Li'annahum lam yakhtalifu. Kerana mereka itu sahabat-sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak berkhilaf, pakat ittifaq, pakat sekata, dia panggil timbul ijma'. Kalau begitu dia panggil lam takun rukhsatun. Tak dapatlah kemudahan, tak ada rukhsah. Rukhsah ni apa? Lesen lah. Kalau kita panggil lesen. Lesen dipanggil. Lesen ke lesen? Lesen tu dia. Lesen kereta. Dalam Arab panggil rukhsah dah. Tu dia. Bila dia bawa kenderaan, maaf rukhsah tanya. Ada rukhsah dah? Apa ada lesen dah? Bila ada lesen membolehkan. Tengok. Tak apa. Lesen yang sah. Begitu bila khilaf di kalangan ulama, yakni maksudnya ulama mu'tabarin, jadi buat kira tentang khilaf mereka. Maka itu pun ada rukhsah. Ada rukhsah. Maka bila khilaf kita cakap menyatakan khilaf supaya kita senang dalam perjalanan. Tengok ni mari saat ni. Masuk jalan lain. Walau ada nampak dah sini. Silap jalan. Silap jalan. Ni jalan nak keluar, kita nak masuk. Alhamdulillah ada seorang pada saudari main menyata, maaf menyata kenapa? Potong balik. Tapi dia tak tahu, tak apalah. Kalau ada polis pun, maaf saya tak tahu. Itu ke? Tapi ada lesen, tapi dia tak tahu jalan. Silap jalan. Keluar, masuk jalan yang betul. Itulah mana kita nak berjalan atas jalan yang betul. Walaupun dah jalan, tapi jalan tak boleh pergi kot ni. Yang nak pergi kot ni. Maknanya jalan tu jalan dah. Tapi ada peraturan jalan. Itu tak? Ini pun begitulah hadis Quran merupakan jalan. Merupakan jalan untuk kita nak sampai, nak apa itulah dia. Jalan. Sebab Allah Ta'ala guna sangat. Ud'u ila sabili rabbika. Hai Muhammad. Mengajakkan, panggilkanlah manusia. Yang ini umatmu. Panggil kepada jalan Tuhanmu. Dia guna jalan. Jalan, mari berjalan atas jalan. Mari berjalan atas jalan. Jangan berjalan ala lemah. Jalan atas jalan. Bila nak berjalan atas jalan, kena tahu peraturan jalan. Dia panggil undang-undang jalan raya, tu. Tahu jalan. Ini pun begitulah. Bila ada khilaf, rahmat bagi kita. Tak ada berkata kena bergaduh dah. Hanya kita menyata saja. Nyata ini masalah khilaf di kalangan ulama itu 1, 2, 3. Tenang kita orang yang mendengar, bagi suka nak amal, amalkan jalan tu. Bagi yang tak mau, tak ada apa, jangan larang orang lain. Kan senanglah. Ini tak kita tak mau, larang orang. Betul? Tak ada Nabi buat. Katanya, tak ada larang ke tak? Tak ada. Pas Nabi tak ada larang, mu larang. Jadi undang yang mu lah. Itu yang masalahnya. Kalau orang pandai tanya. Tapi orang tak pandai, kita orang awal. Tak ada Nabi tak buat. Tak buat lah. Bermulak kena dengan hati tak buat. Kan? Itulah kebetulannya. Itulah sebagai nasihat yang umum. Setiap masalah tak sunyi daripada khilaf. Setiap bab. Setiap panah. Ilmu segala ilmu dia ada khilaf. Hatta ilmu baca Quran yang ada. Kiraat. Satu kiraat, ada 2 riwayat, beberapa riwayat. Kan? Maka sebab ada riwayat tu, ada kiraat tu kita boleh baca. Kalau tidak salah, kita nak reka-reka baca kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga kena ke kiraat, tapi kiraat yang syazah. Tak boleh kita nak baca hingga tahu kata ada wajahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengar terkejut. Kita kan? Kita orang awam ni, tak biasa dengar ni, salah. Betul lah. Nasbah kita orang awam, kita kata salah lah. Tapi bila tanya orang pandai, itu satu riwayat, satu kiraah baca Alhamdulillah. Apakah boleh kita nak baca? Jangan. Lama pergi mengaji sekarang, dah diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Mubarakah habis makmum di belakang. No. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga qiraat syazah. Lepas tu cari wajah dia. Atau baca Alhamdulillah. Dia panggil asal lillah. Kerana lam haraf jar bila menjarkan isim zahir yang ngaji kaedah, jadi keserahkan lillah, tidak lallah.
Pada macam mana lullah ni? Itibak dal. Alhamdu, yang mengaji kata mubtada. Li dulu, itibak kedu. Alhamdulillah. Oh, wajah dia. Faham baca alhamdulillah macam mana? Sedangkan mengaji mubtada hukumnya rafa', alamat rafa' ialah dhammah. Macam mana alhamdi? Itibak li. Alhamdulillah. Tapi dah qiraah tu bukan mutawatirah, tidak sahihah, haram kita membaca Quran dengan itu. Cuma kita tahu ada wajah bacanya, wajah ada. Itu dia. Ar-Rahmanur Rahim. Wajah dia boleh. Khabar mubtada mahzuf kata gila na'at maqtu orang panggil. Tapi ada ke tak baca begitu? Tak ada. Haram kita baca. Kaedah sah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu ada riwayat, ada qiraah yang mutawatirah. Maka boleh satu qiraah maliki, satu qiraah maliki. Alaihim wa alaihum. Ada pula alaihum. Kalau bercara ha dhamir. Ha dhamir. Asalnya bina atas dham. Tengok hu, huwa, huma, hum, hunna. Manakala sebelum tu alai, alaihum. Asal. Sebab apa dia kata? Sebab kalau kita asing ke alai, alai asalnya ala. Tengok kalau kita asing ala, ala. Tapi kerana dia menjakit sedamai, jadi lam tu kaya. Alaihim. Hanu alaihum. Kalau bi tak boleh bihum. Bihum tak boleh. Ni semua ada kaedah dalam orang mengaji untuk kita nak luaskan ilmu. Tapi untuk nak amal, macam mana kita nak amal? Jangan, tak boleh. Bila qiraah syazah bukan mutawatirah. Kalau qiraah yang mutawatirah, ya. Tengok nak ayat apa tadi? Nak menyata kata dalam baca Quran tu pun dia ada khilaf. Kan? Tu rahmat. Bila dia tahu banyak jalan, bagi dia rahmat. Lepas tu kalau dia amal pula dibaca dalam sembahyang, dia guna qiraat lain. Bagi orang lain dengar terkejut. Macam mana ni? Tak bisa dengar macam ni. Tanya. Tak apa. Bila qiraat tu hak mutawatirah. Itu untuk jalan keluar. Demikianlah masalah-masalah apa saja baik mengaji ilmu nahwu pun khilaf, tak sunyilah. Sarah pun khilaf, lughah pun khilaf. Tengok kita cakap ni, orang petani cakaplah ni, orang Kedah cakap macam ni. Kadang-kadang tulis yang sama tapi lahjah tak sama. Orang petani kata royang kulit. Orang Kedah wayang. Orang tadi kata royang. Tapi tulis bahasa surat wayang lah. Tapi selagi bahasa kampung royang juga. Royang. Wayang tu bahasa hak tulis surat, tu bahasa cakap harian. Royang kau riang. Ada dengar kata riang ada juga tak? Ada panggil tak? Tak ada. Itulah nak ayat kata masalah lahjah. Ini apa yang khilaf. Sebab tu bila dah khilaf, kita tahu yang ni cakap lagu ni, kita guna tu ni. Demikianlah dalam ilmu kadang-kadang dia khilaf lughah menyebabkan khilaf masalah. Terkadang khilaf dari segi i'rab, khilaf tu big masalah. Tu sebab itulah bagi orang yang tahu mestilah kena menerangkan kepada orang yang awam. Jangan kita orang tahu mengeliru orang awam tu haram. Dia buca jadi keliru, mari daripada orang tahu. Apapun menyatakan tidak cara terang. Itu mak jadi orang berkata apa? Hebohnya, bergaduhnya. Ini berpunca daripada orang yang tahulah. Jangan kita mensembunyi. Kita ceritakan. Bila timbul bergaduh kita apa jadi? Ini kata gini, kita himpunkan. Yang kata begini masalah, yang ini begini masalah. Supaya tenanglah dua-dua pihak itu. Masa kita daripada awal sampai ke di sini. Sini panggil awal. Apa? Awal. Awal. Kita klik pada bahasa surat awal kan. Bahasa surat awalun. Awal. Kata ni kata awal. Awal lagi. Awal gitu. Di sini awal. Awal lagi ni. Awal lagi ni. Baik. Sekarang jam dah. Kalau di sana 10:30 minit lebih kurang.
Tapi kalau sini dah 11.30 ni. Bunyi tengah hari lah. Lepas tu macam mana? Sebab tu kita ni ada yang datang daripada jauh. Nak berjemaah apa ini. Kalau lain pada hari jemaah boleh kita teruskan. Tapi kerana jemaah ni kita kena berhentilah. Sudah mulai itu pun berhentilah setakat ini. Maka dengan sekadar itu saja diberi peluang dan dijemput oleh Tuan Guru kita, Syekh Muslim, jemput serta pula diizin kehendaki Allah Subhanahu Wa Taala kalau dulu dah tolak. Tolak. Tetapi kerana Allah tak sepertinya. Masya Allah kan. Barangnya kehendaki Allah berlaku ia. Mau tak mau pun berlaku ia. Jadi alhamdulillah sekadar ini saja untuk pertemuan kita di kali ini dalam keadaan masa yang genting. Maka sekadar itu saja. Kerana lagi kita ada apa dia orang nak balik jemaah apa masing-masing ada datang pada jauh. Rasanya sekadar inilah saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana wakshif 'anna kurbatana. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa min darkish syaqa wa min su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik wa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.